Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar rangkaian dalam teori graf. Dan ini adalah bab 5 Form 4 Matematik. Standard pembelajaran yang pertama ialah mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Rangkaian dalam bahasa Inggeris adalah network. So, rangkaian digunakan secara meluas dalam bidang apa? Dalam bidang perangkutan, komputer, perniagaan, sains, permainan, iaitu video games, dan lain-lain. So, ini ialah contoh rangkaian. Ini ialah rangkaian sosial. Dan ini ialah rangkaian pengangkutan luar negara. Graf sering digunakan untuk mewakilkan suatu rangkaian. So, mari kita tengok apakah bentuk graf yang mewakilkan suatu rangkaian. Okay. Graf, dia mempunyai bucu yang dihitamkan. Dan yang hijau ini adalah dinamakan sebagai tepi. Jadi, graf untuk mewakilkan suatu rangkaian mesti mempunyai bucu dan mesti mempunyai tepi. Dan di sini graf ini mempunyai 3 bucu dan 3 tepi. Ini ialah contoh rangkaian pengangkutan darat, di mana bucu ini mewakili kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan, dan tepinya merujuk kepada jalan raya, level raya atau lantasan kereta api. Untuk rangkaian sosial, bucu mewakili individu, kumpulan atau organisasi, dan tepi itu adalah jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Data tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan V dan E. So, apa itu V, apa itu E? So, huruf V dan E itu perkataannya sebenarnya datang dari bahasa Inggeris, di mana V ialah vertex dan E ialah edge. Tapi untuk BM, V ialah mewakili set bintik atau bucu. Maksudnya V di sini ialah bucu. Dan dia ialah satu set. Di mana set mesti mempunyai simbol ni. So, kalau di sini mempunyai 3 bucu, jadi kamu mesti senaraikan 3 V di sini. Dan apa itu E? E adalah tepi. Okay? E ialah set tepi. Di sini adalah tepi, ada garis yang menghubungkan sepasang bucu. Di sini mempunyai 3 tepi, dan tepi ini dia menghubungkan sepasang bucu. Tepi ini juga menghubungkan sepasang bucu. Tepi ini juga menghubungkan sepasang bucu. Di mana kamu boleh tulis set E dalam bentuk ini. Atau dalam bentuk pasangan, di mana A dan B adalah pasangan bucu. Dan kamu kena belajar juga darjah D. So, apa itu darjah? Darjah ialah bilangan tepi yang menggaitkan 2 bucu. Dan dia mempunyai satu formula, di mana jumlah darjah adalah 2 kali jumlah tepi. Okay, jumlah darjah adalah 2 kali jumlah tepi. Kalau sini mempunyai 3 tepi, jadi jumlah darjah untuk graf ini adalah 2 kali 2 darab 3, iaitu 6. Jadi darjah di sini adalah 6. Sekarang kita tengok apa itu graf mudah. So, graf mudah tidak mengandungi gelong dan tidak berbilang tepi. Dan jumlah darjah adalah 2 kali jumlah tepi dia. Kita tengok contohnya supaya kamu lebih faham apakah
V, apa ke E dan bilangan darjah. So, ini adalah graf mudah. Mengapa? Tadi cikgu sudah cakap, graf mudah tidak mempunyai gelong, tidak berbilang tepi. So, kita tengok bagaimana kita cari set V ni, di mana V ialah set tepi. So, berapa V ialah set pucuk, sorry. V adalah ialah set pucuk. So, kita tengok berapa pucuk di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ada 6 pucuk. Jadi, kita perlu senaraikan dalam bentuk set. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N di sini maksudnya bilangan. So, di sini kita ada 6 pucuk. So, bilangan pucuk adalah 6. Sekarang kita pergi ke E. So, E adalah set tepi. So, bagaimana kita tulis set dia? Ada berapa tepi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi, jadi kita mesti ada 7 pasangan pucuk. So, yang pertama, 1, 2, maksudnya tepi 1, 2. Tepi yang menghubungkan 1 dan 2. Jadi, kita tulis 1, 2. Yang kedua, 1, 5. So, kita tulis tepi yang menghubungkan 1, 5. Ketiga, 2, 3. Maksudnya tepi yang menghubungkan 2, 3. 2, 4. Maksudnya tepi yang menghubungkan 2, 4. 3, 4. Tepi yang menghubungkan 3, 4. 4, 5. Tepi yang menghubungkan 4, 5. Dan yang akhir sekali adalah tepi yang menghubungkan 5, 6. Dan semuanya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tepi. Jadi, tepi kamu tulis 7 untuk bilangan tepi itu. Bagaimana dengan bilangan darjah? Kamu boleh guna formula ataupun rumus ini 2 kali bilangan tepi. Tadi bilangan tepi, jumlah tepi adalah 7. So, 2 darab 7 adalah 14. So, jumlah darjah adalah 14. Contoh 2, nyatakan bilangan pucuk, tepi dan darjah bagi graf mudah ini. So, bilangan pucuk senang saja A, B, C, D, E, F, G semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pucuk. Dan tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tepi ada 9. Bagaimana dengan darjah? Kita guna rumus ini. 2 darab tepi, di mana tepi adalah 9. So, 2 darab 9 sama dengan 18. Jadi, jumlah darjah adalah 18 ataupun darjah adalah 18. Tadi adalah graf mudah. Sekarang kita pergi ke berbilang tepi dan gelong pada graf. So, apa itu berbilang tepi? Berbilang tepi melibatkan 2 pucuk macam ini. 2 pucuk di mana dia mempunyai lebih daripada 1 tepi. Dia gaitkan antara 2 pucuk tersebut dinyatakan melalui lebih daripada 1 tepi. So, nampaknya dia lebih daripada 1 tepi. So, dua-dua ini dinamakan berbilang tepi. Bilangan darjah sama saja macam tadi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Ini ialah pucuk, ini ialah tepi. Dan apa itu gelong? Ini ialah gelong yang macam bulat, di mana pucuk A dan pucuk S mempunyai gelong. So, melibatkan 1 pucuk saja. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada pucuk asal. Maksudnya dia pergi dan balik ke pucuk asal. Bilangan darjah setiap gelong ialah 2. So, gelong ini darjah dia adalah 2. So, gelong ini darjah dia ialah 2. Sekarang kita tengok graf ini. Graf ini ialah berbilang tepi dan gelong. Dari graf ini, di mana kamu boleh nampak ada 4 pucuk A, B, C, D. Jadi, kalau nak tulis V itu, iaitu set pucuk, iaitu kamu tulis A, B, C, D. Dan kamu kena juga belajar bagaimana tulis E, iaitu set tepi. So, ada 2 cara. Sekarang kita
tulis set V dalam bentuk pasangan pucuk, ada 8 tepi di sini. 8 tepi di sini. Sebab I1, label I1 dari I8. Jadi, untuk tulis tepi yang pertama I1, kita boleh tulis pasangan pucuk AB. I1, I2 juga AB sebab berbilang tepi. I3, BC. I4 juga BC sebab berbilang tepi juga. Lepas tu I5, CD, I6 hubungkan BD, I7 hubungkan AD dan I8 iaitu DD sebab dia adalah gelong. Dan satu lagi, okay, kita tengok sini. AB berbilang tepi, BC berbilang tepi, D dan D itu adalah gelong. Satu lagi cara yang lagi senang adalah tulis I1 sampai I8. Sekiranya ada label di sini di mana I1 sampai I8. Kalau tidak ada label I1, I2 dan seterusnya, kamu kena tulis dalam pasangan pucuk. Di mana I1 adalah tepi untuk AB, I2 adalah tepi untuk AB yang kedua dan seterusnya. Sekarang kita tengok contoh 3. Dari gambar raja ini, kamu akan ternampak juga ada berbilang tepi dan gelong. Jadi sila nyatakan V iaitu set pucuk. So apa itu set? Berapa set pucuk di sini? P, Q, R, S, T, U. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So kamu kena senaraikan P sampai U dalam bentuk set. Dan N, V itu maksudnya bilangan pucuk. So bilangan pucuk di sini ialah 6. Lepas tu kita pergi ke I, di mana I ialah set tepi. So disebabkan sini tidak ada labelnya I1 sampai I seterusnya, jadi kita kena tulis pasangan pucuk. So yang pertama, kamu boleh tulis pasangan pucuk yang hubungkan P, Q. Dan yang kedua, kamu boleh tulis PU. Dan ketiga pun PU sebab berbilang tepi. Susunan ini tidak penting. Kamu boleh mula dari RT pun boleh, asalkan semua tepi itu akan ditulis. Lepas tu QR ini adalah tepi yang keempat. Lepas tu tepi yang kelima QU. Tepi yang keenam RS, tepi yang ketujuh RT, tepi yang ke-8 SS sebab ini adalah gelong, 9 ST dan 10 TU. Nampaknya ada 10 tepi dan 10 tepi itu perlu disenaraikan macam ini. Bagaimana dengan N ini? N ini adalah bilangan tepi, adalah 10. Sekarang kita pergi ke bilangan darjah. Bilangan darjah ada dua jenis penyelesaian. Satu, pucuk P ini dia mempunyai 1, 2, 3 tepi. 1, 2, 3 tepi. So pucuk 3 mempunyai darjah dia 3. Lepas tu pucuk Q mempunyai 1, 2, 3 tepi. So darjah dia 3. Di mana sini pengiraannya adalah darjah yang sendirian. Lepas tu pucuk R adalah 1, 2, 3 tepi. Jadi darjah dia sendiri ialah 3. Pucuk S ialah 1, 2, 3, 4. Pucuk T ialah 1, 2, 3. Pucuk U ialah 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah bilangan darjah kamu tambah semua ini adalah 20. Satu lagi cara yang cikgu ajar sebelumnya, yaitu jumlah darjah adalah 2 kali tepi. So 2 kali tepi tadi adalah 10, jadi 2 darab
10 sama dengan 20 juga. So, sama ada kamu cari darjah asing ataupun kita guna jumlah darjah 2 kali jumlah tepi dia. Bagaimana nak lukis satu graf mudah? Graf mudah di sini adalah graf yang tidak berbilang tepi dan tidak ada gelong. Dan diberi maklumat di sini, set pucu ini, iaitu V, set pucu adalah 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya ada 5 bintik ataupun 5 pucu. Dan tepi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tepi. So, langkah pertama kita kena lukis pucu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu label 1, 2, 3, 4, 5. Mesti label. Sebab pucu di sini ada dia kata, tepi di sini ada dia cakap, tepi yang pertama dia hubungkan 1 dan 2. Jadi mesti ada label. So, tepi yang pertama hubungkan 1 dan 2, di mana kamu perlu lukis satu garis yang hubungkan 1 dan 2 dengan guna pembaris. Lepas tu tepi yang kedua dia hubungkan pucu 1 dan 4. So, mesti ada garis 1 dan 4 lukis. Tepi yang ketiga hubungkan pucu 1 dan 5. So, mesti ada garis 1 dan 5. Tepi yang keempat dia hubungkan pucu 2 dan 3. So, mesti ada garis 2, 3. Dan tepi yang kelima dia hubungkan 2, 4. Dan tepi yang akhir sekali dia hubungkan 3, 4. Dan ini ialah satu graf mudah yang sudah dilukis. Ingat, kita lukis dengan kemas dan guna pembaris. Bagaimana pula dengan lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelong? So, sama juga berdasarkan maklumat yang diberi sini, kita lukis pucu dulu. Di mana pucu di sini ada 4 sahaja, PQRS. So, kita lukis 1, 2, 3, 4. Ingat, mesti ada label PQRS. Lepas tu berdasarkan yang tepi diberi di sini, mana yang kita perlu lukis dulu. So, kamu akan perasan ada PP, maksudnya ada gelong dekat PP, ada gelong dekat RR. Lepas tu ada QS, maksudnya ada tepi, berbilang tepi di sini. So, langkah pertama kita lukis gelong dulu, PP. Sebab ini ialah gelong. Mana lagi gelong? R. So, lukis RR dulu. Lepas tu kita lukis apa? Kita boleh lukis PQ dulu. Sebab pucu yang kedua ialah PQ. Lepas tu kita lukis PS. Tepi yang hubungkan pucu PS. Lepas tu QS. di mana QS ialah berbilang tepi. Lepas tu QR, lepas tu SR. Dan kamu pun boleh juga lukis dalam bentuk ini, asalkan semua pucu itu dihubungkan dengan tepi yang betul. Bagaimana pula kamu tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan? Ini ialah bilangan darjah yang diberi A 3, 2, 2, 1, 3. So, bagaimana kamu boleh tahu graf boleh dilukis atau tidak? Apa kamu buat? Tanpa semua darjah ini, kamu akan dapat 11. So, 11 ini adalah genap atau nombor genap ataupun nombor ganjil. Ini ialah nombor ganjil. Jadi, graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Kalau jumlah darjah adalah ganjil, jadi satu graf itu tidak boleh dilukis ataupun tidak boleh dibina. Sekarang kita tengok B. Kalau kamu tambah semua darjah ini, kamu akan dapat 12. 12 itu adalah genap.
So, graf boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ke-6. Sekarang kamu boleh selesaikan praktis kendiri 5.1a muka surat 134 buku test soalan 1 sampai soalan 6 untuk menguji kefahaman anda.